analogi yang sangat mulia. Tuan Pertua, apabila yang ketiga di meja kerajaan mengatakan teknologi angin lah seharusnya mewujudkan tentang pendidikan kosnya tinggi. Namun apabila saya meminta untuk menunjukkan bagaimana, apabila persoalan bagaimana itu perlu ditunjukkan bagaimana dari segi jangka masanya kah, ataupun dari segi penggunaan kos sekaligus, atau dari segi kesan yang pendek atau jangka masa panjang, tidak ada kesan yang baik. Maka itulah saya kira menjawab persoalan bagaimana. Namun pihak kerajaan tidak menjawab. Dan Pertua, seterusnya apabila timbalan Perdana Menteri mengatakan bahawa di bawah hujah yang pertama iaitu kurangnya kos R&D, maka hasil peluang negara itu lebih bagus. Jadi apabila pengadaptasian peluang seperti yang dinyatakan oleh timbalan Perdana Menteri tadi, saya kira bahawa penggunaan kewangan negara apabila dilaburkan dalam pendidikan dan juga R&D tempatan, maka penghasilan yang diwujudkan lebih tinggi malah mampu melitupi semula kos pembuatan. Dan Pertua, seterusnya apabila dikatakan bahawa mengadaptasi, tidak perlu ambil bulat-bulat idea sahaja, malah hanya menggunakan ubah suai. Namun Tuan Pertua, apabila kami semenjak pembangkang pada hari ini berkata bahawa pengubah suaian dan juga perubahan sesuatu produk atau perkhidmatan yang menggunakan teknologi luar negara perlu dijalankan penyelidikan untuk melihat keberkesanan secara langsung produk tersebut kepada keadaan di Malaysia. Namun sekali lagi mereka menolak, malah mengatakan bahawa ubah suai itu senang, ubah suai je, ambil idea begitu saja. Sedangkan penyelidikan perlu dilihat terlebih dahulu kerana mungkin keberkesanannya tiada apabila pengubah suaian berlaku. Kerana apabila satu produk itu mungkin memerlukan secara keseluruhan modul atau penggunaan teknologi asal. Seterusnya Tuan Yang Pertua, apabila berdiri Perdana Menteri seawal pembukaan berkata menginspageti cara masak. Tuan Pertua, pada hari ini ya, analogi tersebut mungkin berkesan bagi setengah pihak. Namun kami di pembangkang pada hari ini menyatakan bahawa tidak perlu melihat analogi, kita lihat terus pada tajuk iaitu adaptasi teknologi untuk menjadi sebuah negara hub industri teknologi hijau di rantau ini, Tuan Yang Pertua. Namun mereka gagal untuk meletakkan satu beban bukti yang adil kepada meja pembangkang hari ini, Tuan Yang Pertua. Mungkin sedikit berat sebelah meja kerajaan hari ini, Tuan Yang Pertua. Seterusnya, di rantau ini juga beliau gagal, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri gagal untuk menakrifkan yang sebenarnya di rantau ini kita ingin melihat sama ada rantau ASEAN atau di rantau Asia ini, Tuan Yang Pertua. Sepatutnya mereka ceritakanlah di rantau ini ialah rantau ASEAN ataupun Asia Tenggara yang negara-negaranya bernaung di bawah kesatuan ASEAN, Tuan Yang Pertua. Selesai masalah-masalah yang berlaku di meja kerajaan, silakan Yang Amat Berhormat. Yang Berhormat berkatakan tadi bahawa ini bukannya persoalan mengenai teknologi hijau di rantau Asia ke, rantau China ke. Sebab ini melibatkan Malaysia mampu menjadi hub industri teknologi hijau. Yang Berhormat, usul pada hari ini Malaysia mampu menjadi hub industri teknologi hijau tentang di rantau ASEAN, Tuan Yang Pertua. Jadi teruskan dengan masalah tentang penghujahan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tuan Yang Pertua, bagaimana pada hari ini membuktikan Yayasan Hijau telah menyediakan 15 juta dana untuk sebagai permulaan kepada teknologi hijau, Tuan Yang Pertua. Tuan Yang Pertua, saya kira penghujahan ini perlu untuk ditolak. Kerana apa? Kerana 15 juta ini merupakan salah satu daripada usaha kerajaan, Tuan Yang Pertua. Cuba anda buktikan mana kerajaan dunia yang tidak berusaha untuk menjadikan negara mereka negara hijau. Tidak ada, Tuan Yang Pertua. Semua negara di dunia berusaha untuk menjadikan negara mereka menjadi sebuah negara hijau, Tuan Yang Pertua. Dana 15 juta bermakna negara kita juga turut berusaha untuk menjadikan sebuah negara hijau. Namun begitu, Tuan Yang Pertua, tidak pula diceritakan tentang berjaya atau tidak dana ini, Tuan Yang Pertua. Bagaimana dengan sambutan yang diterima daripada masyarakat? Sama ada masyarakat menerima dengan luas atau tidak, Tuan Yang Pertua? Selesai pendefinisian pincang barisan meja kerajaan, Tuan Yang Pertua, beralih kepada penghujahan di bawah kayu ukur kerjasama antarabangsa yang tidak meluas, Tuan Yang Pertua. Peraturan yang akan membantukan sesuatu perkara. Oleh itu, kami di meja kerajaan mempunyai 3 kayu ukur utama. Yang pertama, kami sentuh mengenai aspek sosial. Yang kedua, kami sentuh mengenai aspek ekonomi. Dan yang ketiga, kami sentuh mengenai aspek politik. Seterusnya, saya akan meneruskan hujah pertama saya di bawah lembayung kata kesan insentif kepada rakyat yang merangkumi dalam aspek sosial. Sebenarnya kita memang aplikasikan peraturan insentif di dalam penggunaan teknologi hijau, tetapi kita melihat kepada keberkesanan teknologi hijau itu sendiri. Tanpa insentif, peraturan tetap berjalan. Tetapi bila ada insentif,
kita barulah insentif dan misi itu akan terlaksana dengan jayanya. Saya tak nafikan bahawa peraturan memang penting untuk pengaplikasian teknologi hijau. Tapi kita cuba fokus kepada frasa kontribusi kita pada hari ini yang menyentuh kepada lebih berkesan. Saya yakin tidak ada seorang manusia pun ingin memberiakan mereka untuk dalam keadaan peraturan. Tetapi apabila mereka diberikan insentif, sudah pasti mereka akan melakukan perkara itu dengan lebih yang dibawa oleh kerajaan, gerak kerja yang dibawa oleh kerajaan. Seterusnya, saya akan menjawab. Saya memberi izin laluan, tetapi mereka tidak menjawab dengan jelas yang dipertua. Saya bertanyakan bagaimana denda yang akan dikenakan melalui peraturan itu kepada industri yang mampu, membayar denda. Industri yang besar yang tidak hiraukan peraturan dan mereka mampu untuk bayar denda. Tapi dia tidak menjawab yang dipertua. Seterusnya, mereka mengatakan peraturan akan menyebabkan kita atau rakyat atau industri itu sendiri takut kerana ada peraturan. Ini dalam erti kata memaksa. Mereka akan melakukan dengan keadaan takut untuk mengikuti peraturan. Tetapi produktiviti itu yang dipertua. Produktiviti itu akan turun yang dipertua. Seterusnya, terima kasih. Saya sudah habis membidas hujah daripada pihak pembangkang. Seterusnya, saya akan teruskan dengan hujah perdana barisan kerajaan yang akan meranak-ranakkan pembangkang yang cuba membawa kita kepada kejatuhan yang dipertua. Pertama, saya akan berkata mengenai ekonomi, yakni meningkatkan tahap produktiviti. Dengan kami di sini, barisan kerajaan mengatakan kita tidak menolak peraturan. Kami membawa kedua-duanya, insentif dan peraturan. Tetapi yang mana lebih berkesan yang dipertua? Yang mana lebih berkesan? Dengan adanya peraturan tanpa insentif, peraturan tetap berjalan, tetapi kesan yang efektif itu tiada yang dipertua. Di sini saya katakan insentif didefinisikan sebagai sesuatu yang mendorong dan menggalakkan. Dengan adanya peraturan tanpa insentif, pihak industri, syarikat atau rakyat itu sendiri akan sewenang-wenangnya melanggar peraturan yang sedia ada. Kita lihat peraturan yang sedia ada pun mereka langgar. Ini apa serik dan tak buat lagi. Persoalan pada hari itu tuannya dipertul. Bagaimana jika rakyat itu mampu untuk bayar denda itu? Adakah dia serik Tuan Dipertul? Itu saya mohon. Yang ketiga, menjawab Tuan Dipertul. Saya bagi analogi cukup mudah Tuan Dipertul. Andai kata saya seorang yang kaya, saya kena denda RM1. Oleh itu Tuan Dipertul, melihat pada denda itu saya mampu bayar, saya serik ke Tuan Dipertul. Itu perlu mereka jawab Tuan Dipertul. Seterusnya Tuan Dipertul, beliau katakan bagaimana memberi pengajaran dan pendidikan. Persoalan pada hari ini Tuan Dipertul, rakyat telah sedar bahawa aplikasi teknologi hijau ini bagus. Namun bagaimana kita hendak galakkan, kita hendak dorongkan rakyat itu supaya ke arah aplikasi teknologi hijau. Itu yang perlu kita lihat Tuan Dipertul. Sebelum tu dipersilakan syarikat, industri ataupun rakyat. Tetapi mereka menyimpulkan fakta, menyatakan kami hanya memberikan itu kepada golongan tertentu. Tapi saya dari awal bangkit, saya telah mengatakan insentif yang diberikan kepada rakyat ataupun syarikat ataupun industri yang akan mengaplikasikan teknologi hijau. Yang ketiga, mereka mengatakan peraturan akan menyebabkan rakyat takut yang dipertua. Takut di sini kita dapat definisikan sebagai mereka terpaksa yang dipertua. Mereka bila dalam keadaan terpaksa, mereka ada dua pilihan. Sama ada mengaplikasi atau mengikut peraturan. Mereka ada dua pilihan. Sama ada mengaplikasi dan mengikut peraturan ataupun tidak langsung mengaplikasikan. Yang dipertua, itu jelas peraturan akan menyebabkan pengaplikasian teknologi hijau akan berkurang yang dipertua. Mereka ada dua pilihan. Sama ada aplikasi dan ikut ataupun tidak mengaplikasi dan tidak perlu mematuhi peraturan yang dipertua. Seterusnya, mereka gagal memberi fakta-fakta kisah jelas tentang peraturan undang-undang. Mereka gagal bangkit apabila mereka bangkit mengatakan peraturan plastik. Sedangkan di situ kegagalan peraturan sudah jelas yang dipertua. Jelas apabila ada rakyat segelintir, bahkan mungkin mereka membayar 20 sen untuk mendapatkan beg plastik yang dipertua. Di situ gagal peraturan yang dilaksanakan yang dipertua. Seperti yang saya katakan, jika kita katakan saya memberi insentif jika mereka tidak memakai beg plastik, mereka akan tidak memakai beg plastik kerana mereka akan dapat ganjaran yang dipertua. Mereka gagal memberikan contoh yang dipertua. Orang memberi kita merasa kecil tapak tangan menyiru kami tarahkan. Seawal pendefinisian oleh Perdana Menteri hari ini, saya kira tak ada masalah. Namun, selaku Ketua Pembangkang hari ini, seperti biasa menjadi tanggungjawab lazim untuk mempertikai dan memperbetulkan
ada masalah. Namun, kita pergi kepada perubahan iklim, Tuan Dipertua. Saya cukup sedih. Sungguh mudah boleh definisikan tentang perubahan iklim, iaitu pemanasan global dan disebabkan oleh pelepasan karbon semata-mata, Tuan Dipertua. Sedangkan hari ini, Tuan Dipertua, menurut Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, punca perubahan iklim hari ini berlaku berdasarkan dua faktor. Pertama, sumber disebabkan oleh pencemaran udara, dan yang kedua, perubahan lanskap negara yang berkaitan dengan masalah pencemaran tanah, Tuan Dipertua. Itu sepatut pembawaan di pihak kerajaan. Saya kira hari ini saya tidak dapat terima konsep perubahan iklim yang dibawa oleh seberang sana, Tuan Dipertua. Sudahlah perubahan iklim pun salah, Tuan Dipertua. Apatah lagi pucah pincang yang dilontarkan oleh seberang sana, Tuan Dipertua. Saya lihat konsep pembangkang tidak kukuh konsep mereka pada hari ini, Pertua. Mereka cuba untuk mempertikaikan limitasi-limitasi yang wujud pada teknologi hijau. Namun saya kira pada hari ini tidak pula mereka dapat membuktikan limitasi yang wujud pada teknologi hijau itu yang menyebabkan teknologi hijau itu tidak mampu menangani masalah perubahan iklim yang berlaku pada hari ini yang dipertua. Mereka ada menyebut tentang kita ada teknologi hijau, namun perubahan iklim tetap berlaku. Telah Perdana Menteri saya tekankan sebentar tadi, perubahan iklim tetap berlaku. Namun apa yang kita ingin lihat pada hari ini, secepat mana jangka masa perubahan iklim itu berlaku, kita mampu, iaitu teknologi hijau mampu untuk melambatkan proses perubahan iklim yang berlaku pada hari ini yang dipertua. Mereka juga cuba untuk mempertikaikan pada hari ini. Mereka ada sebut tentang punca sebenar berlakunya perubahan iklim ini. Namun mereka tidak lihat bagaimana teknologi hijau ini cuba